Contohnya ialah berkenaan dengan khabar gembira. Menyampaikan khabar gembira. Kerana bila kita sebut menyampaikan khabar gembira ini, dia ada dua perkara ataupun dua aspek kegembiraan. Yang pertama, gembira di dunia, berita-berita gembira di dunia. Yang kedua ialah berita-berita gembira keadaan orang mukmin apabila berada di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mausu'ah min Akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulisan Syekh Mahmud Misri. Kita berada pada perbincangan khabar gembira dan ucapan tahniah. Kita biasa mendengar hadis Nabi SAW berkenaan dengan jawapan yang diberi oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat bagaimana bentuk akhlak Nabi. Maka Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Pada pemerhatian saya, banyak seruan-seruan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi menjadikan akhlak-akhlak Al-Quran itu sebahagian dari akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun secara lebih tepat saya sebut begini, apa sahaja saranan baik yang dikemukakan oleh Al-Quran dibuat, dilaksanakan oleh Nabi SAW, kemudian diseru oleh baginda. Contohnya ialah berkenaan dengan khabar gembira. Menyampaikan khabar gembira. Kerana bila kita sebut menyampaikan khabar gembira ini, dia ada dua perkara ataupun dua aspek kegembiraan. Yang pertama, gembira di dunia, berita-berita gembira di dunia. Yang kedua ialah berita-berita gembira keadaan orang mukmin apabila berada di akhirat nanti. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala sebut وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berilah khabar gembira, wabashir. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira
kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Maksudnya Allah minta kepada baginda menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman bahawa mereka akan dikurniakan oleh Allah dengan syurga. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 64. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Untuk mereka sahaja kegembiraan di dunia dan juga di akhirat. Orang mukmin boleh bergembira hidup di dunia, boleh bahagia di dunia dan boleh bahagia di akhirat. Boleh seronok di dunia, boleh seronok di akhirat. Dan itu sesuai apa yang kita mohon dalam doa kita yang diajar oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Begitu juga Al-Quran sebut berkenaan dengan kegembiraan di dunia. Contohnya Allah Ta'ala sebut wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan lagi kurniaan yang kamu suka, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bila berlaku penghapusan etnik, penghapusan orang-orang Islam kita di Gaza, di Palestin, kita mempelajari banyak perkara. Di antaranya ialah keyakinan kita, keyakinan orang yang beriman bahawa perjuangan umat ini, orang Islam ini, akhirnya akan diberi kemenangan oleh Allah. Itu yang disebut wa ukhra tuhibbunaha. Dan satu lagi kurniaan yang kamu suka, nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah wa fathun qarib, dan juga kemenangan yang dekat. Bila kita baca ayat ini, ia akan menambah keyakinan kepada kita dan terutamanya kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza, bahawa janji Allah itu pasti. Dalam keadaan kepungan dunia terhadapnya, serangan yang bertalu-talu, dan tidak ada sejarah dunia baru ni, peperangan baru ni, kejahatan itu di atas kejahatan, kezaliman di atas kezaliman. Kalau kita nak sebut bentuk kezaliman itu terlalu banyak. Cuba bayangkan, orang yang beratur untuk mendapat makanan berbulan-bulan, berminggu-minggu, bekalan makanan dihalang masuk. Orang dalam keadaan lapar, orang dalam keadaan haus, anak-anak dalam keadaan lapar. Mereka beratur menunggu makanan. Dalam keadaan begitu, mereka tembak menggunakan kereta kebal. Hanya dalam berapa saat ratusan mati syahid, ratusan cedera. Dan selepas itu berulang lagi. Ini yang saya sebut bahawa kejahatan, kezaliman yang di luar pemikiran kita. Dan hari ini kalau kita baca dalam berita yang terkini, anak-anak ataupun bayi yang mati kerana
kekurangan bekalan ubat dan makanan sudah bermula. Siang tadi dalam satu hospital saja 13 bayi meninggal dunia kerana tidak mendapat rawatan, elektrik tak ada, ubat tak ada, makanan tak ada, susu tak ada. Ini keadaan yang berlaku. Tapi adakah orang mukmin dia berputus asa? Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mu'minin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa asbab ataupun bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala akan sampai. Cuma dalam keadaan kita merasa sedih, kita merasa duka cita waktu ini. Kerana kepungan itu tidak dapat kita halang. Bukan untuk bekalkan senjata, bukan. Untuk bekalkan bantuan kemanusiaan. Itu saja. Untuk bekalkan tepung, gandum, susu untuk anak-anak, itu saja. Bukan lebih daripada itu. Itu juga ketika ini sebahagian besar daripada umat Islam dan negara-negara Islam tidak mampu bertindak, tidak mampu membuat apa-apa. Mudah-mudahan Allah angkat kesukaran ini, kesusahan ini. Khabar gembira berkenaan dengan perkara dunia ini adalah seperti firman Allah berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala menyampaikan berita-berita gembira kepada rasul-rasulnya. Tetapi berita gembira itu urusan keduniaan. Contohnya macam kita tahu, Nabi Ibrahim ni, dia dapat zuriat ketika usianya sudah lanjut. Maka Allah hantar malaikat kepada Nabi Ibrahim untuk beri busyra, beri berita gembira. Jadi kita dapat faham di situ bahawa dapat zuriat, dapat keturunan ini sesuatu yang mengembirakan manusia. Sebab itu syariat datang, syariat buat sesuatu bila seorang tu dia mendapat zuriat, disunatkan kepadanya untuk akikah. Pasal apa? Tanda kesyukuran kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr. Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim. Mereka berkata, jangan engkau takut. Sebenarnya kami hendak mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang anak lelaki yang berilmu. Bila rombongan malaikat ni datang untuk bawa berita gembira, dan mereka datang dalam rupa manusia. Lalu Ibrahim yang kita kenali sebagai Abu Dhaifan, iaitu orang yang suka layan tetamu. Dia jamu, kalau ikut tafsirnya, lembu muda. Kalau kita hari ni barangkali kambing lah. Orang, biasanya orang kalau jamu dengan makanan yang istimewa, mesti mereka berselera untuk menikmatinya. Tapi malaikat, ya dia malaikat, dia jelma wajah manusia, dia tengok saja. Dia perhati, dia tak buat apa-apa. Tak menunjukkan dia ingin menikmati makanan tersebut. Jadi rasa bimbang Ibrahim dan keluarganya, isterinya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, mereka berkata, yakni malaikat, jangan engkau takut. Sebenarnya kami hendak mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang anak lelaki yang berilmu. Disebut bighulamin alim, supaya kamu akan dapat seorang anak yang berilmu.
dalam ayat yang berbeza, dalam surah yang berbeza, surah Saffat ayat 101, Allah Ta'ala sebut fabasyarnahu bighulamin halim, lalu kami berikan kepadanya berita gembira bahawa dia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi Ibrahim dikurniakan dengan dua anak lelaki, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Sebahagian daripada ahli-ahli tafsir mereka menyebut bahawa khabar gembira tentang kelahiran anak dalam ayat ini dia ada dua maksud. Yang pertama, anak yang pertama ataupun ayat yang pertama adalah Nabi Ishaq, iaitu ketika Allah sifatkan Nabi Ishaq tu, bayi ni, gulam ni, bi gulamin alim. Kamu, Allah akan kurniakan kepada kamu anak yang berilmu. Tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail, Allah Ta'ala sebut fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami akan kurniakan kepada kamu seorang anak yang penyabar, anak yang penyantun. Jadi ini sifat yang Allah nisbahkan kepada zuriat yang akan bakal lahir, yang merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Ibrahim alaihi salam. Jadi daripada apa yang disebut ini, pengarang kita menyebut khabar gembira ni boleh berlaku dalam urusan dunia dan boleh juga berlaku dalam urusan akhirat. Maka seorang manusia sepatutnya menjadi optimis dan selalu meminta untuk mendapat berita gembira, khabar gembira. Maknanya kita optimis kita akan dapat berita baik. Kita akan dapat berita gembira. Bila berlaku begini, tidaklah dia melihat dunia ini muram dan gelap di hadapannya sehingga dia terus menerus mengeluh dan berputus asa. Sepatutnya apabila dia mendapat suatu perkara yang baik, maka hendaklah dia diucapkan kata tahniah. Kita seharusnya sentiasa memberikan berita gembira kepada saudara-saudara kita dan berusaha membuat mereka berasa bahagia. Ini yang dituntut oleh agama, kita ucapkan tahniah kepada nikmat yang diperolehi oleh saudara-saudara kita. Berilah khabar gembira pada saudara kamu dan tiuplah keriangan, kegembiraan pada dirinya. Apabila engkau melihat seorang manusia yang sedang gundah gulana, dunia menjadi sempit baginya dan dibelenggu dengan pelbagai masalah, maka katakanlah kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang menghilangkan kedukecitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Maksudnya kemenangan akan diperolehi dengan kesabaran. Jalan keluar bersama dengan kesukaran. Dan sesungguhnya bersama kesusahan itu adalah kesenangan. Jadi
Nabi sebut ni tepat dan sama dengan apa yang disarankan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oleh itu maka tetaplah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang khabar gembira. Antaranya Allah Ta'ala sebut, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku. Hamba Allah yang macam mana ni yang mendapat berita gembira ini? Iaitu orang yang sentiasa mendengar dengan teliti perkataan yang baik yang sampai kepadanya dan dia mengikut dan memilih akan yang sebaik-baiknya. Maksudnya hamba yang sentiasa mendengar benda-benda baik, mengikut kebaikan, hamba ini mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah memberi berita gembira kepada orang yang tunduk taat dan ikhlas berupa penjagaan dan naungan dari Allah. Allah gunakan perkataan wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk taat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi khabar gembira kepada orang yang istiqamah, orang yang tetap diri melakukan kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, orang berimanlah, kemudian mereka tetap di atas jalan yang betul, turunlah kepada mereka malaikat dengan berkata. Maksudnya, sebahagian ahli tafsir kata malaikat ni turun sebelum kematian kita. Kenapa malaikat ni turun? Malaikat ini turun antaranya dia nak sebut, dia nak beritahu kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu rasa takut. Jangan kamu rasa duka cita. Sebab kita nak berpindah ke alam yang baru, alam yang kita tidak pernah lalui. Dan orang yang lalui alam barzakh sebagai contoh, dia tidak boleh berpatah balik untuk cerita kepada kita apa yang berlaku. Kita tahu suasana alam barzakh itu pun kerana berdasarkan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis sahih. Tapi kita tak boleh gambarkan secara tepat suasananya bagaimana, keadaannya macam mana. Lalu malaikat ini turun, malaikat kata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannah, dan kamu terimalah berita gembira. Berita gembira kepada orang yang beriman, orang yang istiqamah. Berita gembira apa? Wa abshiru bil jannah. Berita gembira tentang syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini adalah janji Allah yang pasti. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberi berita gembira kepada orang yang melakukan maksiat, tetapi akhirnya dia memilih jalan taubat. Dia bertaubat kepada Allah, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr. Allah taala menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Allah, yang Nabi ini dalam keadaan usia tua tidak mendapat zuriat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut, qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Cerita tentang Nabi Ibrahim yang kita sebut tadi. Malaikat mengatakan, malaikat kata apa? Malaikat kata, kami beri berita gembira kepadamu, berita benar, berita betul. Fala takum minal qanitin. Jangan kamu jadi daripada orang yang berputus asa. Menarik uslub Quran ni tuan-tuan. Pasal apa menarik? Pasal bila malaikat ini berinteraksi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dikatakan kepadanya bahawa dia akan mendapat zuriat. Jadi Nabi Ibrahim kata, macam mana dapat zuriat? Bahawa sedangkan saya ni dah usia macam ni. Betul dah tu. Sebab Nabi Ibrahim cakap lumrah, kebiasaan, adat kebiasaan. Dah umur 80, umur 90. Nak dapat anak. Jadi sesuailah Nabi Ibrahim kata, macam dalam keadaan aku ni, umur macam ni, ada berita gembira seperti ini. Mereka kata, aku beri berita gembira ni, kamu jangan jadi dari kalangan orang yang berputus asa. Bila sebut perkataan putus asa, Nabi Ibrahim terus jawab. Nabi Ibrahim jawab, Nabi Ibrahim kata, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Nabi Ibrahim kata, dan tiadalah sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang sesat. Maksudnya Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Bahkan Nabi Ibrahim nisbahkan orang berputus asa daripada rahmat Allah ni orang sesat. Tengok. Maksudnya Nabi Ibrahim menegaskan bahawa baginda beliau bukan orang yang berputus asa. Cuma soalan-soalan tadi sebab lumrah, bukan soal berputus asa. Kerana itu kita baca dalam kehidupan Nabi Ibrahim tidak putus berdoa memohon kepada Allah supaya dikurniakan kepadanya zuriat. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut khabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar ini ada berita gembira. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin
alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit daripada rasa takut, kelaparan, kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Takut tu ujian, lapar itu ujian. Seperti yang berlaku kepada saudara-saudara kita sekarang. Jadi cara bunuh ni bukan dengan sekadar menggunakan senjata, tapi dengan menggunakan cara at-tajwid, iaitu biarkan orang-orang ni mati kebuluran. Yang ketiga, mati kerana kalau cedera, kalau sakit tidak diubati. Kita tengok satu video berkenaan dengan seorang wanita, dia kata macam ni. Dalam bahasa mudah dia kata macam ni. Kami ni berpindah gandah. Bila dia bom sini, kami lari ke sini. Bom sini, kami lari ke sini. Bom sini, kami lari ke sini. Dan setakat ini kami selamat lagi. Tapi mungkinlah kematian kami bukan kerana senjata tadi, hujanan senjata, bom tadi. Mungkin kami mati, kata dia, kerana kami mati kebuluran. Kami mati kelaparan. Kerana semua makanan bantuan itu disekat. Di situ kalau kita baca sekarang ni di sempadan Rafah, lebih daripada 2,000 truk, 2,000 lori sedang menunggu di sempadan, 2,000 lebih. Tak boleh masuk berbulan-bulan. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, perasaan takut, lapar, kurang daripada harta, kehilangan nyawa, wathamarat, dan juga buah-buahan. Orang yang mengkaji sejarah Palestin ni, mereka sebut begini. Palestin ni, orang Palestin ni tuan-tuan, sebelum ini mereka tidak mati kebuluran. Sebab apa? Ya, sebab mereka bekerja, mereka berusaha, satu perkara lah. Yang kedua ialah kerana Allah Ta'ala takdirkan bumi Palestin ni bumi yang subur. Bumi yang subur. Jika kita lihat dalam surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah barakna haulahu. Allah berkati di sekitarnya, di bumi Palestin ini. Apa maksud berkat ni? Ada dua pandangan. Dan dua pandangan ni semua betul. Ada yang berpandangan masuk berkat ni ialah di bumi itu, bumi Palestin ini, lahirnya nabi-nabi, rasul-rasul, dan di bawah itu, di bawah tanah itu ada jasad nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bumi itu bumi yang diberkati. Satu. Pandangan kedua kata maksud berkat itu juga ialah bumi Al-Aqsa, bumi Palestin ini adalah bumi yang subur.
Bumi yang subur. Justru itu kita lihat, ini fakta, pengekspor tamak kurma terbesar di dunia ialah ikutnya Palestin lah, tapi bila dijajah dia bagi nama Israel, negara haram Israel. Dia ekspor ke Eropah, ke mana-mana. Negara yang dijajah ini, Palestin dijajah ini adalah pengeluar tamak ekspor terbesar tamak di dunia. Cuba bayangkan. Subur tak subur tanah di Palestin ini. Jadi mereka ini kelaparan, kebodohan kerana kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mereka dizalimi dengan keadaan yang sangat teruk, yang sangat luar biasa. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW juga menerangkan kepada kita bagaimana Nabi juga menggunakan istilah ataupun ayat menyampaikan khabar gembira. Antaranya, kita ambil beberapa contoh hadis. Antaranya, Rasulullah SAW bersabda, Bashiril masya'ina fi zulmi ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah berita gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan nur yang sempurna pada hari kiamat. Maknanya usaha seseorang itu pergi ke masjid dalam kegelapan malam itu, Allah janjikan seperti yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu dia akan dapat an-nur at-tam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam satu hadis, Abu Talhah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah SAW datang dengan raut wajah yang gembira. Nabi ini muka dia ceria, wajah dia ceria. Jadi sahabat nampak dah. Lalu sahabat berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat tanda kegembiraan di wajahmu. Nampak kamu gembira sungguh ya Rasulullah. Nabi pun cerita, kata Nabi, Innahu ja'ani Jibrilu faqal Ama yurdika ya Muhammad annahu la yusalli alaika ahadun min ummatik illa sallaitu alaihi ashra wa la yusallim alaika ahadun illa sallamtu alaihi ashra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Lalu berkata, siapa berkata ni? Jibril lah. Jibril kata, sukakah kamu jika sebagai balasan bagi seseorang yang membaca selawat kepadamu, aku akan membaca selawat 10 kali untuknya, dan sebagai balasan bagi orang yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam 10 kali kepadanya. Ini adalah berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kita membaca hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Dzarrin radhiyallahu anhu.
Abu Zarin berkata, aku keluar pada satu malam, lalu aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan secara bersendirian tanpa ditemani oleh sesiapa. Lalu aku menyangka baginda tidak suka orang lain berjalan dengannya. Lalu aku mula berjalan di dalam bayang bulan. Lalu baginda menoleh dan nampak aku, lalu bersabda, siapakah kamu? Aku menjawab, Abu Dzar, semoga Allah menjadiku tebusan bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, marilah ke sini. Abu Dzar pun berjalan bersama Rasulullah. Baginda bersabda, sesungguhnya orang yang banyak harta adalah yang miskin pahala pada hari kiamat, kecuali yang Allah berikan kebaikan harta, lalu dia membahagikan ke kanan, ke kiri, ke arah hadapan dan belakangnya, serta berbuat baik dengannya. Abu Dzar terus berjalan bersama Rasulullah dan Rasulullah bersabda, duduklah di sini. Baginda mendudukkannya di tanah datar yang dikelilingi batu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduklah di sini sehingga aku kembali lagi kepadamu. Baginda pergi ke tanah padang sehinggalah Abu Dzar tidak nampak baginda untuk tempoh yang agak lama. Kemudian Abu Dzar mendengarnya datang, baginda bersabda ketika itu, jika dia mencuri dan jika dia berzina. Ketika baginda datang, Abu Dzar tidak sabar lagi sehingga berkata, wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusan bagimu. Dengan siapakah kamu bercakap di kawasan itu? Tiba-tiba dengar perkataan Nabi sebut, jika dia mencuri, jika dia berzina. Tiba-tiba dengar begitu. Baginda bersabda, itulah adalah Jibril telah muncul di hadapanku di kawasan itu, lalu berkata, berilah kabar gembira pada umatmu. Sesungguhnya sesiapa yang mati tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk ke dalam syurga. Aku bertanya, wahai Jibril, walaupun dia pernah mencuri, walaupun dia pernah berzina? Jibril berkata, ya. Lalu aku bertanya, walaupun dia pernah mencuri, walaupun dia pernah berzina? Malaikat berkata, ya, walaupun dia pernah meminum arak. Maksudnya pintu taubat itu terbuka luas kepada orang yang melakukan dosa besar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dahulu pertemuan kita pada minggu ini, pada bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.